Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan bab 3 tingkatan 5. Matematik pengguna insurans. Risiko. Risiko. Secara umumnya, risiko ialah kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Elemen yang penting dalam definisi risiko ialah risiko tidak dapat ditentukan, risiko yang melibatkan kerugian. Okey, insurans pula. Insurans ni ialah pemindahan risiko kerugian daripada satu pihak kepada pihak yang lain melalui pembayaran tertentu. So first, syarikat insurans menggabungkan risiko ke semua pelanggannya bagi membolehkan pelanggan membayar dengan kadar yang lebih murah. Maksudnya, contohlah dalam satu company syarikat insurans tu dia ada 200 pelanggan. So let's say antara 200 semua 200 pelanggan tu dia bayar RM150 sebulan. Tapi tak bulan tu ada 10 ke 11 orang je yang accident. So macam tu lah kita dapat bayar apa? Macam mana tak, macam tu lah dia buat profit ke? Tak tahu lah, tapi macam tu lah cara dia dapat bayar benda tu. Walaupun kita bayar 100.5, walaupun accidents tu dia punya yang sepatut kita bayar ialah 2,000. So macam tu lah. So insurans ni juga dia merupakan satu bentuk pengurusan risiko. And syarikat insurans ni dia perlu membayar ganti rugi ataupun pampasan seperti yang dinyatakan dalam polisi. So pembayaran ganti rugi ni akan dibayar kepada pemegang polisi serta jumlah kerugian yang dialami mengikut prinsip indemnity. Itulah. Next. Insurans hayat. Insurans hayat ni adalah kontrak antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Insurans hayat ni dia jamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurans atau mengikut keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Contohnya kalau ada kematian, hilang upaya atau penyakit kritikal, insurans hayat ni tolong cover. Sekiranya pemegang polisi hidup atau mengalami hilang upaya menyeluruh dan kekal, pemegang polisi ni dia terima papasan daripada syarikat insurans dan berdasarkan syarat dalam polisi insurans hayatnya. Okey dah. Okey, insurance arm dia ada banyak. Dia terdiri kepada 5 part. And first is insurans motor. Dia memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. And next adalah insurans kebakaran. Insurans kebakaran kejap tak nampak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Okey, insurans kebakaran pula dia memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat daripada kebakaran, kilat dan letupan yang berlaku pada rumah, kediaman ataupun bangunan perniagaan. And next kita ada insurans perubatan dan kesihatan yang maksudnya benda ni di cover dekat bagi hospital. Contoh kalau ada pembedahan, dia akan bayar ke pembedahan tu. Kalau ada penyakit kritikal macam kanser, macam dia punya kemoterapi semua tu semua dia akan bayar. Ataupun kita kehilangan pendapatan akibat daripada hilang upaya. Contohnya kalau accident dan tak boleh gerak badan tu, bukan cacat, apa tak nama dia, yang tu lah. Lepas tu and next ialah pendapatan hospital. Lepas tu yang keempat, insurans kemalangan diri. Dia memberikan perlindungan sekiranya pemegang polisi mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya atau meninggal dunia berpunca daripada kemalangan. So kemalangan ni dia bukan je kemalangan jalan raya. Contoh kemalangan macam dekat rumah. Kau tengah jalan-jalan nak turun tangga, tiba tangga licin, kau jatuh, patah tangan. So patah tangan kenalah pergi hospital, dia akan bayar. So insurans akan bayar. Next ialah insurans perjalanan. Insurans perjalanan ni dia melindungi pemegang polisi terhadap kerugian dalam perjalanan seperti kematian, kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit belanja perubatan dan lain-lain. Contohlah kan kau pergi contoh kau pergi overseas, contoh negara yang mahal macam Singapura.
Then kalau kau pergi Singapura, kalau kau nak beli Panadol, bukanlah, contohlah dekat Singapura tu kau accident. So kalau kau nak bayar dia memang banyak gila lah. So better dekat Malaysia ni kau ambil insurans perjalanan dalam berapa ringgit lah seorang, dalam RM50, RM60 seorang. So dia akan cover lah kau punya, contoh lah kau tiba ada meninggal ke, ada patah tangan ke waktu holiday, macam tu lah. So better ada insurans perjalanan. So insurans ni sangatlah penting untuk protect diri kau daripada daripada korang daripada korang rugilah nanti. So macam tu lah. Next. Insurans berkelompok. Insurans berkelompok ni dia bagi perlindungan dekat pekerja syarikat atau murid sekolah dan pelajar institusi pendidikan. Yang pertama, insurans berkelompok kepada organisasi. Dia bagi perlindungan kewangan dekat pekerja dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Contohnya macam kematian, hilang upaya, kemasukan hospital dan pembedahan dengan polisi dan had perlindungan. Adanya insurans ini, pekerja-pekerja syarikat tu akan menikmati perlindungan sewajarnya daripada majikan. Yang kedua, insurans berkelompok kepada murid. Perlindungan ni dia bagi kewangan disediakan kepada murid dengan polisi dan had perlindungan tertentu. Contohnya, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, telah melaksanakan skim perlindungan kepada murid sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bawah skim takaful pelajar sekolah Malaysia. Okay dah. Okey, seterusnya premium, cara nak mengira premium insurans hayat. Okey, mula dia ada insurans hayat ni nilai premium yang dibayar bergantung pada nilai muka yang dipilih, umur, jantina dan sama ada merokok atau tidak. Pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap RMX nilai muka. Okey, kalau nilai muka tu dia lagi tua, dia lagi mahal lah. Lepas tu dia tengok jugalah umur dia berapa. Lepas tu dia merokok atau tidak. Okey. Okey. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Okey, A1. Mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Okey, yang kedua, bagi seorang perokok, kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seorang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey. B. Berdasarkan jadual tersebut, itu premium tahunan bagi situasi berikut. Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Dia berumur 39 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Berdasarkan jadual, kadar premium ialah RM2.49. Dia RM2.49 sebab tengok kat jual tu dia RM39 dan bukan perokok, so dia RM2.49 lah. Okay, RM100,000 kena bagi dengan 1,000 kali RM2.49. Jadilah RM249. Yang kedua, Puan Syafuza berumur 36 tahun, seorang yang sihat dan tidak merokok ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30% nilai muka, asas dan kadar premium bagi setiap RM1000. Ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syafuza. Berdasarkan jadual, kadar premium ialah RM1.50. Jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal. Okey, dia umur 36 tahun.
dan bukan perokok perempuan, so 1.50. So 30 bahagi dengan 100 kali 1.50 tambah 75 bahagi 1000 kali RM1.77 samalah dengan RM735 tambah RM132.75 sen. So samalah dengan RM507.75. Okay, seterusnya, cara untuk kira premium bagi insurans motor. Soalan ni ada dekat muka surah 83. Encik Ramli mempunyai sebuah kereta model Proton Azora 1.6 untuk digunakan di Semenanjung, Malaysia. Maklumat dia bagi jumlah yang ingin diinsurансkan 60,000, umur kenderaan 5 tahun, kapasiti enjin 1600cc, NCD dia 25%. NCD tu no claim discount. Kalau nak lagi faham apa maksud dia, ganjaran dalam bentuk diskaun lah. So soalan dia nak hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga. So first kita nak cari polisi komprehensif dia punya premium. So step first dia, kita kena cari dia punya 1,000 yang pertama. Cara dia tengok dekat jadual tarif motor. Dalam maklumat dia kata kapasiti enjin ni 1,600. 1,600 tu tidak melebihi 1,650cc. So kita tengok dekat Semenanjung Malaysia dia, polisi komprehensif yang dia bagi RM305.50. So itulah 1,000 yang pertama dia. So second step is RM26 tu, itu memang kita guna untuk cari premium asas dalam Semenanjung Malaysia. So dalam maklumat yang dia bagi, jumlah yang diinsurансkan ialah RM60,000. So RM60,000 tu kita tolakkan dengan 1,000, dapat RM59,000, bahagikan dengan 1,000. Itu memang rumus dia lah. So dapatlah RM59. RM59 tu darabkan dengan RM26 tu, dapatlah RM1,534. So lepas tu macam nak dapat premium asas is A tambahkan J dengan B tu. RM305.50 tambahkan dengan RM1,534, dapatlah premium asas dia. Lepas tu NCD 25% tu, 25% tu darabkan dengan premium asas, dapatlah premium NCD dia. Untuk premium kasar pula, C tolakkan dengan D. RM1,839.50 tolakkan dengan RM459.88. Dapatlah premium kasar untuk polisi komprehensif. So second, dia nak premium polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. So cara nak cari premium asas dia, dalam buku teks muka surah 82 pun dia ada kata kadar premium untuk pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ni ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. So 75% darabkan dengan premium asas polisi komprehensif RM1,839.50. Lepas tu dapatlah RM1,379.63. Untuk NCD 25% dia, 25% darabkan dengan premium asas pihak ketiga, kebakaran dan kecurian ni. Lepas tu premium kasar dia A tolakkan dengan B, dapatlah RM1,034.72. Third, dia nak premium polisi pihak ketiga. Premium asas dia, kita tengok dekat jadual tarif motor dekat 1,650cc. Polisi pihak ketiga dia bagi RM135. NCD 25% dia, 25% darabkan dengan RM135. Lepas tu premium kasar dia A tolak dengan B, dapat RM101.25. Terima kasih. Terusnya. Bismillahirrahmanirrahim. So deductible. Deductible ni makna dia suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Makna dia pemegang polisi ni dia kena tanggung sebelum dia nak buat tuntutan. Contoh dia tuntutan macam kerugian yang dialami daripada syarikat insurans. So deductible ni dia ada dalam kontrak insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan, insurans motor, tapi dia tak ada dalam insurans hayat dengan insurans liability diri.
So boleh tengok contoh dekat buku teks 86 sebab dalam slide tak ada. Okay. So contoh dia, Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Tapi dalam tempoh insurans tu, dia telah mengalami kemalangan, 3 kali kemalangan. So kerugian yang dialami pada bulan Mac ialah sebanyak RM2,800, pada bulan Julai RM250 and pada bulan Ogos RM400. So kita nak tahu sama ada Puan Suhaila ni boleh buat tuntutan tak terhadap kerugian yang dialami. Jadi pada bulan Mac, kerugian yang dialami sebanyak RM2,800. So dia boleh buat tuntutan sebab kerugian yang dialami tu lebih daripada amount deductible dia yang RM300 tu. Tapi pada bulan Julai dia rugi sebanyak RM250. Dia tak boleh sebab dia kurang daripada amount deductible. Pada bulan Ogos pula sebanyak RM400 and dia boleh buat tuntutan sebab dia lebih daripada amount deductible. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya co-insurance. Co-insurance ni bermaksud perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Co-insurance terbahagi pada 2 jenis, iaitu co-insurance dalam insurans harta dan co-insurance dalam insurans kesihatan. Okay, yang pertama sekali, co-insurance dalam insurans harta. Pemegang polisi dikehendaki menginsurankan hartanya pada jumlah peratusan co-insurance yang ditetapkan oleh syarikat insurans. Kiranya kalau nak harta dia bernilai contoh RM200,000. Lepas tu syarikat insurans nak pemegang polisi menginsurankan 80% daripada hartanya supaya kiranya pemegang polisi perlu menginsurankan hartanya sebanyak 80% supaya co-insurance dapat dijalankan. Pemegang polisi menanggung sebahagian daripada kerugian bersama syarikat insurans sekiranya peruntukan tidak dipenuhi. Kiranya katakanlah pemegang polisi dia tak dapat nak bayar 80% daripada insurans yang perlu diinsurankan kepada syarikat, kiranya dia pemegang polisi akan dikenakan penalti dalam fasa yang ditetapkan. Yang seterusnya co-insurance dalam insurans kesihatan. Ditetapkan dalam fasal penyataan peratusan khasnya bagi polisi insurans perubatan utama. Pemegang polisi dikehendaki menanggung sebahagian kos perubatan yang dilindungi kontrak mengikut kadar yang dipersetujui selepas mengambil kira peruntukan deductible. Kiranya katakanlah kontrak telah dibuat dan pihak insurans akan membayar 75% daripada harga daripada kos sekejap saya nak cakap kiranya macam pihak insurans perlu menanggung 75% daripada kos perubatan yang dilindungi oleh polisi dan 25% lagi ditanggung oleh pemegang polisi. Itu saja dari saya. Cikgu dah habis.